Untuk kita mulakan, saya dengan ini persilakan dua panel kita. Panel yang pertama saya menjemput Dr. Nazri untuk ke depan, silakan Doktor. Dan yang kedua Tuan Nur Hisham untuk ke depan, silakan. Boleh mana-mana, tak kisah. Anda punya kursi besar sikit, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan sama-sama baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan kedua-dua ahli kalam dan seterusnya staf kepimpinan pengurusan keadilan surau dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat ahli qaryah pada Mahkota Ceras dan sekitarnya. Dan insyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah syukur kita kerana pada malam ini kita diberi ruang untuk sama-sama berada di surau ini untuk kita sama-sama mendengar penerangan berkenaan dengan pindaan rang undang-undang 355 yang sekarang ni dah menghampiri tempohnya yang akan dibentangkan bulan 10 dan 16 ni bulan 10, tak lama dah tuan-tuan, tak sampai sebulan tempohnya. Dan kebetulan buat masa sekarang ni isu ni agak panas, ada panas macam-macam pandangan, macam-macam cerita yang keluar, macam-macam. Jadi kita nak supaya malam ni kita dapat bersama dengan dua orang panel kita ini, saya perkenalkan secara ringkas tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kedua-dua panel kita pada malam ini. Panel kita yang pertama, jadi saya pun kena tengok dia punya pengenalan diri lah. Sudah banyak pergi. Kita sekejap. Okey, panel kita yang pertama yang sebelah kanan kiri saya ini jadi namanya yang diberi namanya Dr. Ahmad Nazri Mansur. Dr. Ahmad Nazri Mansur dan asal Kuala Terengganu Dr. yang sekarang ini menetap di Gombak dan merupakan Principal Al-Farabi Consultant and Management. Ini rasanya syarikat Ustaz ni ada dekat Gombak ni. Terima kasih. Syarikat Al-Farabi Consultant and Management ini di Sri Gombak. Dan seterusnya beliau juga merupakan founder kepada Kompleks Pendidikan Islam Al-Farabi Muslim Care Cambodia, merupakan banyak terlibat dengan bantuan dari segi bantuan kepada masyarakat Islam di Cambodia. Dan juga merupakan ahli penasihat ekonomi Kerajaan Negeri Kelantan. Ahli penasihat ekonomi Kerajaan Negeri Kelantan. Itu panel kita yang pertama. Panel kita yang kedua, saya perkenalkan secara ringkas, beliau ini pengamal undang-undang. Beliau ialah seorang lawyer. Nama yang diberikan Tuan Nur Hisham bin Abdullah. Asal Kota Baru dia. Kota Baru dekat rumah saya. Dan sekarang ini menetap di Taman Sutera Kajak. Taman Sutera Kajak. Okey tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita pun tak mahu oleh makan masa tuan-tuan. Kita nak program kita ini berjalan masa yang efektif. Kita nak yang terbaik. Masa yang diberikan adalah yang terbaik. Dan secara mudahnya kita bahagikan masanya. Kita ada dua pusingan. Dua pusingan separuh masa pertama dan separuh masa kedua, dan masa tambahan ialah masa untuk soal jawab. Boleh kan? Kedua-dua kena boleh ya, insyaAllah.
Okey tuan-tuan, dan kita sediakan ruang pada tuan-tuan untuk bertanya sekiranya sebarang penjelasan, penerangan yang diberikan tidak tersentuh lagi dengan persoalan yang tuan-tuan tak nak tanya. Jadi kita buka ruang. Dah betah, dah cerita begitu gini, tak kena lagi dengan hak dalam hati tu, kita buka ruang untuk bertanya, insya-Allah. Jangan risau, ada ruang untuk bertanya dengan dalam masa yang kita ada. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakanlah. Ataupun sebelum saya mula, ada apa-apa tuan-tuan nak tanya dulu ke sebelum mula? Kita buka tanya dulu ya. Jangan cukup ni forum suruh bagi tanya dulu ni. Tak ada je. Belum ada lagi idea nak tanya. Tak kita apalah. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, dan juga kepada kedua ahli panel kita, saya mulakan dengan soalan yang pertama, ataupun kita minta ahli panel yang pertama kepada doktor untuk memberi sedikit penerangan berkenaan dengan kita membicarakan tentang RUU 355 yang mana nama glamour sebelum ni disebut hudud. Nama glamour lah, nama glamour. Jadi hudud-hudud ni berada dalam kalau fiqh ni, dalam bab fiqh ni dia ada bab jinayah, dia ada bab fiqh muamalat, munaqahat dan sebagainya, dan ini adalah bab jinayah. Jinayah lah sebenarnya. Jadi dalam perundangan, dalam konteks perundangan Islam ini, apakah yang dimaksudkan dengan perundangan Islam itu sendiri? Yang pertama ya doktor, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan perundangan Islam itu sendiri? Dan kita nak tahu setakat mana juga bidang kuasa mahkamah syariah yang ada dekat negara kita ini dalam melaksanakan ataupun merealisasikan undang-undang syariah yang termaktub dalam agama kita. Silakan doktor, silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya kasihi dan yang saya hormati sahabat saya saudara pengurusi majlis pada malam ini, sahabat ahli panel, seterusnya pengurusi ahli jawatan kuasa Surah Asy-Syakirin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam yang penuh dengan keberkatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu forum yang akan membincangkan berkenaan dengan satu isu yang sedang hangat dibincangkan ataupun yang sedang hangat diperkatakan oleh rakyat Malaysia itu sendiri, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam, berkenaan dengan RUU 355. Berbalik kepada soalan yang ditanyakan kepada saya pada malam ini, apakah yang dimaksudkan dengan perundangan Islam itu? Saya ingin membaca satu ayat Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat, yakni peraturan, perundangan dari urusan agama itu, maka ikutlah syariat itu dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam arti katanya, syariat Islam itu adalah merupakan sesuatu yang diundang-undangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dari aspek yang melibatkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengandungi persoalan yang ada kaitannya dengan halal dan haram, ada kaitannya dengan harus dan sebagainya, ada kaitannya dengan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukum-hukum tersebut dinamakan sebagai hukum syariat. Dan kalau kita terjemahkan, syariat itu dia merupakan suatu jalan, suatu kaedah yang diundang-undangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agama Islam, yang sumber rujukannya yang asasi ialah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membicarakan tentang Islam itu, dia tidak boleh dipisahkan dengan 3 perkara. Sebagaimana yang kita seringkali belajar di surau, seringkali diajar oleh tuan-tuan guru kita, oleh ustaz-ustaz kita, Islam itu merangkumi 3 perkara. Yang pertamanya ialah al-aqidah, kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya ialah syariat, yang melibatkan hukum hakam, yang melibatkan undang-undang dan peraturan. Dan ini merupakan perkara yang kedua yang menjadi sebahagian daripada Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Islam itu ialah al-akhlak, yang melibatkan akhlak, kepribadian, yang mengajar tentang sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang tercela dan sebagainya, bagi tujuan untuk membina kepribadian Muslim, bagi tujuan untuk membina manusia supaya memiliki akhlak yang baik, dan ia menjadi sebahagian daripada tuntutan dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan perundangan. Daripada 3 perkara tersebut, yang secara direct, yang secara langsungnya yang menyentuh tentang aspek perundangan ini ialah syariat, yang melibatkan hukum hakam, boleh tak boleh, kewajipan, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang ditegah dan sebagainya, terkandung di dalam syariat yang menjadi asas, yang menjadi rangkaian kepada Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat beberapa ciri kepada syariat ini, terdapat beberapa ciri kepada undang-undang Islam ini. Yang pertamanya saya sebut secara ringkas pada malam ini. Undang-undang Islam itu adalah merupakan suatu undang-undang yang sesuai dengan fitrah manusia. Ini yang dikatakan muasafat. Ciri-ciri yang ada kepada syariat itu, undang-undang Islam itu ialah undang-undang yang bersesuaian dengan fitrah kejadian manusia. Kita telah diajar dalam akidah, dalam ilmu akidah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha mengetahui. Apabila kita telah beriman dan kita diajar dalam ilmu akidah bahawa Allah itu bersifat dengan sifat ilmu, bila Allah Ta'ala menurunkan satu hukum, bila Allah Ta'ala menurunkan satu undang-undang dan peraturan, maka wajib kepada kita menerima dan kita meyakini bahawa undang-undang dan peraturan itu sesuai dengan kita, kerana penciptanya Rabb Allah itu mengetahui dalam ilmunya, dia mengetahui bahawa undang-undang hukum ini sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Yang keduanya, ciri-ciri yang ada kepada undang-undang Islam ini ialah undang-undang ini mendidik jiwa manusia. Undang-undang Islam yang melibatkan hukuman ini, dia ada hukuman dia. Apabila diturunkan undang-undang ini, sama ada yang melibatkan sebatannya, sama ada yang melibatkan rejamnya, sama ada yang melibatkan perkara-perkara yang lain. Undang-undang ini tidak lebih daripada bukan untuk menyeksa manusia, bukan bertujuan untuk mendera manusia, tetapi mendidik jiwa manusia, memperakui bahawa mereka telah melakukan kesilapan, mereka telah melakukan kesalahan. Maka undang-undang ini akan membawa manusia itu kepada Allah, membawa manusia itu kepada taubat,
membawa manusia itu kepada akur dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperakui bahawa saya telah silap ya Allah, saya telah melakukan jenayah ya Allah, saya telah melakukan maksiat ya Allah. Ini undang-undang, ciri-ciri undang-undang Islam. Bukan bertujuan untuk mendera dan menyeksa manusia. Yang ketiganya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, undang-undang Islam ini dari sudut ciri-ciri keistimewaannya ialah kesan kepada undang-undang Islam ini amat mendalam. Dia bukan hanya secara luaran, tetapi memberi kesan kepada kerohaniannya, memberi kesan kepada spiritualnya, memberi kesan kepada perubahan dirinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi orang-orang yang insaf, mereka akan menjadi orang-orang yang bertaubat. Hukuman itu sendiri akan mengajar mereka menjadi orang-orang yang insaf dan mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan spiritual, kerohanian yang cukup mendalam. Yang keempatnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, undang-undang Islam ini hukumannya menjanjikan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran daripada Allah. Orang yang minum arak disebab berdasarkan kepada nas, maka sebatan itu menjadi sebahagian daripada ganjaran untuknya. Dia akan mendapat ganjaran daripada Allah. Ketika mana dia disebat, dia akan mendapat ganjaran. Ketika mana dia dipenjara, dia akan mendapat ganjaran. Ketika mana dia direjam, dia akan mendapat ganjaran, pahala. Inilah yang membezakan undang-undang Islam dengan undang-undang yang lain. Kenapakah dia mendapat ganjaran itu? Kerana dia akur untuk menerima hukuman itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita akur untuk melakukan ibadah sembahyang, sebagaimana kita akur untuk melakukan sedekah, sebagaimana kita akur untuk melakukan perkara-perkara kebajikan, maka sudah tentulah kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam prosiding di mahkamah, hakim sebelum dia menjatuhkan hukuman, dia akan menasihati pesalah ini supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya mengikhlaskan diri untuk menerima hukuman ini. Ini sesi tazkir yang dikatakan sebagai suatu rumusan daripada hakim, yang mana hakim akan menasihati di penghujung penghakiman itu untuk dia balik semula kepada Islam, menerima hukuman ini. Kenapa tazkirah itu perlu diberi oleh para hakim syar'i? Supaya hukuman yang akan dijalani itu akan diredai oleh Allah, dan dia akan menjadi seorang insan, seorang mukmin yang menerima dan akur dengan hukuman itu, bahawa dia sedang menerima hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mulianya undang-undang Islam yang tidak wujud dalam mana undang-undang yang lain daripada Islam. Yang terakhirnya, muslimin dan Allah, ciri-ciri kepada undang-undang ini, undang-undang Islam dia tidak berubah, dia tetap. Undang-undang Islam ini tetap, dia tidak akan berubah sejak daripada zaman Nabi SAW sehinggalah kepada zaman ini. Ketika saat orang membicarakan tentang RUU 355, undang-undang Islam tidak berubah, dia tetap. Orang yang dikenakan hukuman rotan yang begitu, yang dikenakan hukuman disebabkan minum araknya begitu, orang yang menuduh orang berzinanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzinanya dan sebagainya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke zaman sekarang. Inilah dia kelebihan undang-undang Islam yang tidak ada kepada mana-mana undang-undang yang lain yang wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, boleh kalau mesti soalan panjang. Jawapan pun nak kena panjang. Itu dari aspek perundangan Islam. Saya menceritakan dari aspek perundangan Islam. Saya nak masuk sikit dalam bab teknikal, tapi malam ni saya tidak akan bercakap banyak tentang teknikal. Saya nak bercakap banyak tentang fakta yang boleh kita faham, yang boleh kita ketahui. Sebenarnya orang macam kita tak perlu tahu sangat bab-bab teknikal ni. Biar berbuah-buah dia yang tahu bab-bab teknikal ni. Orang Islam, secara umum, umat Islam dia kena tahu faktanya sahaja. Kenapa
dan bagaimana orang itu akan dihukum, itu je. Secara lebih teknikal itu serah kepada hakim dan juga para pembuat. Saya nak sebut tentang bidang kuasa. Pengusi tanya saya, apakah yang dimaksudkan tentang bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia? Dalam konteks Islam, maka bidang kuasa ini disebut dengan al-wilayah. Bidang kuasa ini Muslim Allah disebut dengan al-wilayah. Al-wilayah. Apa makna al-wilayah? Al-wilayah itu maknanya hak dan kuasa yang ada. Wilayah itu ialah hak dan kuasa yang ada. Dalam konteks bidang kuasa mahkamah syariah mempunyai hak dan mempunyai kuasa untuk memutuskan satu-satu kes yang dibicarakan oleh setiap hakim syariah di mahkamah syariah. Kita ada 3 mahkamah syariah: mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah, dan kita ada mahkamah rayuan syariah. Dari sudut pentadbiran mahkamah ini telah berlaku peningkatan ataupun telah berlaku suatu penambahbaikan yang sebelum ini tidak wujud, akhirnya diwujudkan mahkamah rayuan syariah dan sebagainya. Ini menunjukkan suatu usaha ke arah yang lebih baik kepada penambahbaikan kepada sistem kehakiman syariah itu sendiri. Muslim saya bukan peguam, tapi bidang saya memiliki diploma pentadbiran kehakiman dan guaman Islam. Saya tak praktis macam lawyer kita, tapi saya mempunyai kajian-kajian yang luas tentang aspek perundangan dan kehakiman ini. Saya tak jadi hakim, saya tak jadi lawyer, sebab saya tumpu kerja lain. Jadi bagi peguam kerja itu. Tapi dalam bidang kajian dia, saya pernah mengkaji aspek-aspek yang melibatkan pelaksanaan syariah, undang-undang syariah di Brunei. Di Brunei. Muslimin nak tahu tak? Brunei ini di-endorse undang-undang syariah dalam keadaan mereka tidak ada undang-undang tata cara jenayah. Jenayah Islam, dia tak ada tata cara. Apa makna tata cara? Tata cara itu ialah kaedah untuk tangkap orang, kaedah nak saman orang, kaedah nak sumbat orang dalam penjara, kaedah nak rotan orang. Itu tata cara. Tetapi kelebihan yang ada kepada Malaysia, kena puji sikit lah Malaysia malam ni, ada setengah-setengah mungkin tak suka kot, tapi saya puji sikit lah dari sudut pentadbiran. Kelebihan yang ada kepada Malaysia, kita ada Akta Tata Cara Jenayah Syariah untuk wilayah persekutuan. Kita ada enactment tata cara jenayah syariah untuk negeri-negeri. Bukan hanya kita ada undang-undang jenayah syariah, tetapi kita ada enactment tata cara. Setiap undang-undang dan peraturan itu dia kena ada tata cara dia. Nak tangkap orang macam mana, nak dakwa orang macam mana, nak sumbat orang dalam penjara macam mana, nak rotan orang macam mana. Tuan-tuan muslimin nak ingat, mudah-mudah ke nak sumbat orang dalam penjara? Tidak semudah itu. Tetapi Brunei, dia buat undang-undang jenayah syariah dalam keadaan dia tidak ada tata cara jenayah syariah. Dia pakai apa? Dia pakai tata cara jenayah sivil. Dia pakai tata cara jenayah sivil. Muslim Allah. Kita tengok kesungguhan mereka untuk melaksanakan undang-undang jenayah syariah dalam keadaan dia tidak ada tata cara. Ini cerita 2 tahun lepas. 2 tahun lepas, masa saya berbincang dengan beberapa orang profesor, begitu keadaan dia. Tetapi mereka tetap juga melaksanakan undang-undang itu dalam keadaan mereka tidak ada tata cara. Dalam proses draft lagi tata cara itu, mereka telah proses suatu undang-undang. Ini menunjukkan kesungguhan. Maknanya, kalau kita nak, kita akan berusaha. Tapi kalau kita tak nak, macam-macam alasan ni sebenarnya. Jadi berbalik kepada bidang kuasa mahkamah syariah ini ialah mahkamah syariah mempunyai hak, mempunyai kuasa untuk memutuskan perkara-perkara yang dibicarakan di mahkamah syariah itu dalam perkara-perkara yang diperuntukkan oleh perlembagaan persekutuan dan yang termaktub di dalam akta jenayah syariah dan sebagainya, dan juga enactment jenayah syariah dan sebagainya. Itulah lebih kurang, panjang lagi ceritanya. Saya akan
cerita dalam pusingan yang kedua. Setakat itu dahulu Ustaz. Okey, terima kasih doktor. Itu mukadimah ni tuan-tuan ya. Mukadimah dulu. Baru nak faham apa dia undang-undang Islam, baru nak tahu kat mana comparison dia, perbandingan dengan negara jiran kita, kemampuan kita dan sebagainya. Dan secara mudahnya kita dah ada langkah-langkah persediaan itu sepatutnya kita lebih ke depan daripada negara turunan. Itu yang kita boleh faham falasahnya. Lagi kita masuk pada kerana kita argumen kita yang kedua. Ini mana disebabkan dia ni lawyer, jadi kita kena tanya soalan berkaitan dengan undang-undang lah, prosedur dan sebagainya. Okey tak? Soalan mudah je. Jawapan tak tahulah mudah atau tidak. Sebenarnya yang kita duk bising tentang akta ataupun UU 355, apa kandungan dia sebenarnya? Itu soalan dia. Kita duk bising RUU kan. Kita tak tahu juga apa kandungan yang nak dipinda tu. Dan kalau tengok pada kandungan tu, contoh-contoh dia yang kita dah buat setakat sebelum pinda ni, apa dia contohnya, ataupun pula kalau kita dah pinda, apa contoh yang penguasaan bagi kita ni? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara moderator, sahabat independen, Ustaz Nazri, Tuan Pengerusi Tuan Nazir Masjid dan ahli jalan kuasa, sahabat saya, saudara Zul dan muslim-muslimat sekalian. Saya memang tertarik dengan ucapan doktor tadi tu. Orang awam ni tak payah tahu teknikal. Itu sudah kepada hakim dan lawyer kan. So dengan saya dah boleh conclude malam ni. So kita tak payah tahu dah benda ni, sokong je RUU ni. So benda tu sudah bukan lawyer. Kalau ikut dia macam tu lah, tenang kan. Okey, tak apa. Sebelum kita pergi kepada akta, apa itu akta 355 tu, kita tengok dalam di Malaysia, dalam konteks Malaysia ni, undang-undang, siapa yang buat undang-undang? Kita tengok undang-undang ni siapa yang buat. Okay, benda ni kita kena rujuk pada Perlembagaan Persekutuan. Tadi sahabat saya Dr. Nas dah sebutlah, undang-undang ni dibuat bidang kuasa Mahkamah Syariah tu diperolehi ataupun diberikan berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita tengok pula bagaimana Perlembagaan Persekutuan kata. So siapa yang boleh buat undang-undang, sebab kita kadang kita confuse. Kita dengar macam doktor kata tadi, kita ada akta 355. Lepas tu kita ada enactment. So apa maksud akta, apa maksud enactment, semua itulah. Jadi untuk pembukaan saya akan rujuk kepada ni. Okay. Dalam Perlembagaan Persekutuan kita, kalau tuan-tuan nak tahu, inilah orang kata, kalau kita Quran lah, prosedur kita, apa-apa berkenaan dengan undang-undang dalam Quran lah. So kalau dalam konteks undang-undang Malaysia ni, inilah bapak dia ni. So kalau apa-apa yang kita buat bersalahan atau melanggar peruntukan dalam ni, sumber akta-akta apa undang-undang atau peraturan yang kita buat tu tak sah. DP je namanya. Ini dalam apa surat ni, dalam 165. Tapi benda ni mahal tau, dalam 17.50 sen. Quran satu tu tak sampai RM10. Mana kata? Okey, kita tengok perhubungan antara persekutuan dengan negeri dalam bab pembahagian kuasa-kuasa perundangan. Kita tengok artikel 73, hak undang-undang persekutuan dan negeri. Okey. Parlimen boleh membuat undang-undang bagi seluruh atau mana-mana bahagian persekutuan. Parlimen. Pada perundangan negeri, boleh membuat undang-undang bagi seluruh atau mana-mana negeri. Okey, so parlimen dia kata dia boleh buat undang-undang yang meliputi seluruh pada Malaysia ni. Okey, negeri hanya boleh buat dalam konteks negeri dia sendiri. So kita dalam Selangor, kita hanya boleh buat undang-undang, maknanya Dewan Negeri Selangor hanya boleh buat undang-undang untuk applicable di dalam kerajaan negeri Selangor saja. Kita tengok 74. Dengan tidak menyentuh apa-apa kuasa yang diberi kepada badan perundang negeri untuk membuat undang-undang oleh mana-mana perkara lain,
Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang mengenai mana-mana perkara yang disebut di dalam senarai negeri, itu senarai kedua yang dinyatakan di dalam jadual ke-9. Walaupun Perlembagaan Persekutuan ini dia memberi kuasa kepada negeri untuk membuat undang-undang sendiri, tapi kuasa itu limited, terhad kepada apa yang disebut di dalam jadual ke-9, item 2 jadual ke-9 dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, so kita tengok jadual ke-9 kata apa. Jadual ke-9 kata ini apa, undang-undang yang kerajaan negeri boleh buat lah. Okay. Hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tidak berwasiat, pertunangan, perkahwinan, perceraian, mas kahwin, nafkah, pengambilan anak angkat, taraf anak, penjagaan anak, pemberian pembahagian harta dan amanah yang bukan khairat, wakaf Islam, peraturan mengenai amanah khairat, pelatihan pemegang amanah, perbadanan dan pemberian agama Islam dan khairat, yayasan amanah, khairat dan yayasan khairat yang dijalankan kesemuanya sekali dalam negeri. Ada Islam Melayu, zakat fitrah, baitul mal, masjid agama Islam, sebabnya masjid atau mana-mana tempat sembahyang awam untuk orang Islam. So, dalam konteks itu sahaja, maknanya negeri dibenarkan untuk membuat undang-undang. So, kalau kita simpulkan ni, dalam terhad hanya kepada sembahyang, puasa, zakat, masjid, sebenarnya tu lah. So negeri tak boleh nak buat macam negeri rasa dia nak buat, orang kata yang heboh sekarang ni lah, orang ini kata nak buat potong tangan kalau mencuri. Sebenarnya tu tak boleh, sebab kuasa negeri terhad kepada benda ni. Satu, dia ada lagi mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam. Itu antara dia boleh buat juga undang-undang untuk menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam. Kita lah, sebenarnya non-Muslim, kita tak orang kata orang bukan Islam tak terpakai lah dalam Akta 355 ni. Okay. Kemudian keanggotaan, penyusunan dan acara bagi mahkamah syariah yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam. So maknanya negeri boleh juga menubuhkan keanggotaan, menubuhkan mahkamah syariah, tapi mahkamah syariah juga hanya tertaluk kepada orang yang beragama Islam sahaja. Okay, so yang 3-5 penting kat situ, yang tadi yang macam mana saya kata tadi tu, dia boleh buat undang-undang hanya terhad kepada bab-bab sembahyang, puasa, zakat, masjid, benda tu lah. Okay, kemudian dia boleh buat undang-undang berhubung dengan hukuman-hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam. Kemudian negeri juga boleh menubuhkan mahkamah syariah dan membuat keanggotaan mahkamah syariah, prosedur mahkamah syariah. Okey. Tapi kita tengok yang paling penting sekarang ni dalam jadual 9 ni, Pesuruh kata negeri tidak mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh Undang-Undang Persekutuan. Okay. Perlembagaan kata, okay, kau boleh buat, mana contoh Selangor, okay. Malaysia kata, okay, Selangor boleh buat undang-undang macam ni, nak buatlah undang-undang berhubung dengan masjid ke, berhubung nikah kahwin ke, itu boleh. Maknanya Dewan Negeri boleh buat benda tu. Dewan Negeri juga boleh buat, orang kata hukuman, saya katakanlah tak solat, maknanya orang Islam yang tak solat jemaah. So kita mana negeri, Dewan Negeri boleh buat hukuman, apa-apa kena hukuman. Mahkamah negeri juga boleh buat set up mahkamah syariah. Tapi bidang kuasa, maknanya untuk mengenakan hukuman benda ni tertakluk juga kepada orang kata Perlembagaan Persekutuan ni. Jadi kalau kita ada kuasa untuk orang kata, kalau kita ada hak untuk membuat undang-undang, tapi kita tak ada kuasa untuk menghukum benda tu, that's why benda tu nothing lah. Ibarat kita ada pistol tapi kita tak ada peluru, tak boleh apa-apa lah. Jadi dalam lembaga persekutuan ni kata, yang mana yang kata tadi, tidak mempunyai bidang kuasa kecuali setakat yang diberi oleh Undang-Undang Persekutuan. So Undang-Undang Persekutuan itu adalah Akta 355. Jadi Akta 355 ni adalah satu akta yang digubal oleh Parlimen untuk memberi bidang kuasa kepada negeri-negeri untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan 3 perkara yang kita bincang tadi. So kalau faham benda tu, kita boleh masuk lagi.
orang kata ke step yang soalan kepada moderator itu lah. Okey. Apa tadi tu? Akta 355. Akta 355 ni pula. Okey, apabila tadi kita dah discuss, maknanya keperluan untuk mewujudkan satu akta untuk bagi bidang kuasa kepada negeri, maka wujudlah pada 1 April 1965 dia panggil Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Maknanya Parlimen dah bagi negeri, okey, kau boleh buat undang-undang untuk kesalahan-kesalahan ini. Okay, kau boleh menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan ini. Tapi hukuman yang kau boleh buat itu, yang kerajaan negeri boleh buat, hanya tertakluk kepada Akta 355 ini. So pada 1965, peruntukan yang diberi oleh negeri, oleh Parlimen kepada negeri hanyalah berapa tuan? Agak-agak berapa agak-agak? Berapa agak-agak? Dia memang rendah. Masa tu memang tak ada penjara. Masa tu hanya ada satu denda dan juga penjara. Tak silap saya, denda RM1,000 dan penjara tidak sampai pada maksimum 6 bulan. So mungkin masa dulu pada tahun 65, masa tu saya tak lahir je. Mungkin doktor dah lahir, mungkin siapa yang lahir pada masa 1965 dah, orang kata dah memayis lah, dah balik dah masa tu. So kalau berkhaluat pun mungkin paling teruk pun kena denda RM1,000, ataupun penjara ni orang kata maksimum kalau penjara pun 6 bulan. Itu pada masa dulu lah. Itu dua sahaja. Apa-apa kesalahan melibatkan jenayah syariah, paling orang kata minimum hukuman dia RM1,000 denda dan maksimum penjara 6 bulan. Maksudnya tak ada lagi kesempatan. Okay, kemudian dalam tahun 95 ada pindaan. Dan ini mungkin kita akan discuss dalam sesi kedua ni. So sampailah kepada peruntukan yang sekarang punya ni. Selepas ada pindaan, kita bagi Akta 355. So, dia ada 3 section. Nipis juga, lagi nipis daripada permohonan contoh. 3 section. Kalau akta asal dalam 3 buku surat macam tu lah. Okay, kita tengok apa yang Akta 355 bagi tahu. Okay. Akta 355 ni dia kata ringkasan lah kepada nama penuh dia. Nama penuh dia Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. So kita panggil Akta 355. Dia section saja, 3 section kan? Section 1, section 2, section 3. Yang penting section 1 dan section 2. Section 1 kata akta ni pada tahun 1965 ni yang dikuat kuasa terpakai hanya bagi negeri di semenanjung Malaysia sahaja. Okey. So, maknanya akta ni tidak terpakai di Sabah dan Sarawak. Okay, hanya di semenanjung Malaysia sahaja. Maknanya orang yang maknanya Sabah Sarawak tak boleh nak buat undang-undang berdasarkan kepada akta ni lah. Okay. Kemudian bidang kuasa dia ini yang terbaru ni. Okey, subhanallah. Okay. Kita pakai yang terbaru kan? Yang anak-anak sebut, yang saya sebut tadi itu pindaan-pindaan sebelum ni. Okay, yang terbarunya. Okay, yang terbarunya saja satu kata akta ini terpakai bagi semua negeri di Malaysia. Okay, ini yang terbarunya lah. Okay, pindaan kita akan bincang kejap lagi. Okay, kemudian bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah, susah baca. Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu negeri diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganut agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu di dalam senarai 2 bagi senarai negeri dalam jadual ke-9 kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama Islam tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis. Semuanya bidang kuasa Mahkamah Jenayah Syariah dalam sini hanya dikata untuk kesalahan-kesalahan yang melibatkan hukum-hukum agama Islam yang kita bincang tadi itu di dalam jadual dalam item kedua jadual ke-9 tadi. Yang kita kata bab-bab nikah, kahwin, masjid, zakat dan semua. Satu. Yang kedua, terhadap
orang-orang yang menganuti agama Islam saja. Sebenarnya akta ni terpakai, maknanya orang yang menganuti agama Islam saja lah. So kalau non-Muslim minum arak, so kita tak boleh lah nak suruh dia, kita nak sebat dia ke, kita nak denda dia masakan dia. Okey. Kemudian ada lagi bawah tu, dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi 3 tahun atau denda melebihi RM5,000 atau sebatan melebihi 6 kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut. Maknanya bidang kuasa mahkamah syariah 3 benda. Okay, 1, berhubung dengan kesalahan-kesalahan yang di dalam jadual 9 item 2 tadi tu, yang saya kata tadi lepas nikah kahwin masjid tu lah. Okay, dia biasanya hukum Islam lah. Okay. Kemudian oleh, maknanya terhad kepada orang-orang yang menganuti agama Islam saja, oleh orang Muslim saja. Okay. Ketiga, had maksimum dia 356, maknanya hanya 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 sebatan. So, maknanya kalau hukuman zina pun, okey, maknanya berzina, hak maksimum dia itu je, 356. Hukuman apa nama ni, minum arak ke, kalau negeri nak buat orang kata hukuman, terhad ada 356. Sebab tu ada orang panggil tarik 356. So adanya macam tu lah. So yang itu adalah bidang kuasa mahkamah syariah di bawah orang kata Akta 355. So maksudnya dari segi yang nak conclude apa yang kita discuss dalam first phase ni, dalam sesi pertama ni, Akta 355 ni orang kata memberi bidang kuasa kepada negeri untuk membuat apa-apa kesalahan, okey, oleh orang yang mengandung agama Islam terhadap kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara di dalam jadual ke-9 item 2 yang kita discuss tadi, dan hukuman tersebut hanya terhad maksimumnya kepada 3 tahun, RM5,000, 6 sebatan. Contoh, kita tengok contoh kan. Contoh kita ambil Selangor lah, kita ambil Selangor, kita ambil Indema Jenayah Syariah Selangor. Indema Jenayah Syariah Selangor 1965, section 20, tidak menunaikan sembahyang Jumaat. Salah tau tuan-tuan, tidak menunaikan sembahyang Jumaat ni, bukan cakap berdosa ni. So kalau kena tangkap, boleh lah. Mana-mana orang lelaki yang balik yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam karyanya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Sebenarnya kalau tak sembahyang Jumaat boleh 3 kali berturut-turut, nanti kalau disabit, ditangkap, dipenjara, disabit, so dia boleh didenda tidak melebihi RM1,000, dipenjara tidak melebihi 6 bulan. Sebab kenapa RM1,000 sebab 6 bulan, kenapa dia tak letak denda sampai RM10,000 ke, penjara 10 bulan ke? Sebab tadi kan, sebab Akta 355 tu dah hadkan hukuman-hukuman hanya terhad kepada 3 tahun, RM5,000, 6 sebatan. Okey, faham? Okey. Mereka tengok contoh lagi lah. Kita tengok dalam bab zina lah. Okay, zina persetubuhan luar nikah. Ini memang Jenayah Syariah Selangor juga 251. Mana-mana orang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan isterinya yang sah adalah melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau hukuman atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman tersebut. Sebenarnya orang lelaki kalau berzina, kalau ikut jenayah enactment Jenayah Syariah Selangor ni, maknanya orang di Selangor, maknanya dia boleh dipenjara kalau sampai kesalahan, boleh dipenjara selama tempoh 3 tahun ataupun denda
RM5,000 ataupun sebat 6 sebatan. Situ memang maksimum dia guna. So maknanya kalau disapit memang berzina, mahkamah tak boleh nak orang kata nak letak denda, macam saya kata je tak letak denda RM10,000, nak letak penjara dia orang kata 10 tahun ataupun nak sepak dia 100 sebatan, tak boleh. Sebab hak yang telah diberikan kepada mahkamah syariat 3, 5, 6. Itu saja. Wallahu a'lam. Saya untuk binaan dan untuk sesi seterusnya insya-Allah kita sambung di sini. Allah. Terima kasih Tuan Syah. Betul lah doktor kata tadi kan, benda-benda macam ni orang awam tak perlu tahu tu. Nampak terlalu dia kan, sebut perengkar sana, perengkar sini kan, catat tu catat ni kan. Cuma yang boleh kita ambil daripada sini adalah maknanya setiap negeri tertakluk pelaksanaan undang-undang syariahnya tertakluk pada Akta 355. Kalau tidak mengganggu Akta 355, tidak melebihi yang diletakkan oleh Akta 355, maka negeri boleh melaksanakan hukuman berdasarkan keperluan ataupun kuasa mereka. Kalau melebihi, tak boleh. Tak sah. Batal tak perundangan tersebut. Dan yang kedua, undang-undang ataupun Akta 355 ini hanya melibatkan orang Islam yang beragama Islam, dan undang-undang tersebut tertakluk pada mereka yang beragama Islam, dan cara undang-undang pelaksanaan itu mengikut cara undang-undang Islam. Boleh ya macam tu ya? Boleh jadi. Boleh jadi boleh. Adik saya boleh. Adik kan? Kita pergi pada musim ayat dulu kan. Dah kondiman dah panas dah. Jadi kita pergi ke mana yang lebih mungkin lebih panas lagi kot. InsyaAllah. Dan ada berbuat soalan sesi yang kedua pada lembaga doktor untuk dikupaskan. Jadi kalau kita perhatikan apa yang diceritakan oleh Richard sebagai seorang lawyer tentang Akta ini, dan apa yang doktor sebutkan pada peringkat awal lagi tentang persyaratan syariat Islam dan sebagainya. Jadi soalannya, benda tu dah ada, Akta 355 dah ada, dah lama dalam jalannya. Dah elok dah kita tengok kan. Kalau berzina, dia tak sembahyang 3 kali sembahyang Jumaat. Dalam Korea dalam Korea, maksudnya kalau perempuan tengok orang sebelah rumah tak 3 kali tak pergi sembahyang, boleh repot lah. Orang perempuan tengok orang sebelah rumah dia 3 minggu dah tak pergi sembahyang, boleh repot lah kan. Maknanya benda tu dah ada. Bukan tak ada, dah ada. Jadi apa sebenarnya faktor utama lah yang membawa kepada usaha pindaan? Apa sebab nak pindah lagi ni? Tak cantik ke, tak bagus ke? Okey, boleh doktor kupaskan. Berkenan dulu. Terima kasih kepada seluruh pengurusi, sahabat saya panel, muslimin dan muslimat sekalian. Ramai orang masih keliru tentang RUU 355 ini, ataupun bis kepada apa yang dibentangkan tadi adalah Akta 355. Saya nak ulang sekali lagi. Akta 355 ini hanya melibatkan bidang kuasa jenayah mahkamah syariah. Melibatkan bidang kuasa jenayah mahkamah syariah. Bidang kuasa. Bukan dia nak pindah yang lain, hanya nak pindah tentang bidang kuasa. Dan Akta 355 tidak bercakap tentang perkara lain. Akta 355 hanya fokus kepada bidang kuasa mahkamah syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, bidang kuasa itu hanya untuk jenayah sahaja, jenayah syariah sahaja. Yang pertama, Akta 355, saya ulang lagi, berkait dengan bidang kuasa yang ada kepada mahkamah syariah. Yang kedua, Akta 355 ini hanya membicarakan tentang apa yang dikatakan jenayah syariah sahaja. Yang ketiga, yang muslimin dan muslimat rahmati Allah, ialah hukuman. Bidang kuasa itu berkait dengan hukuman yang nak dikenakan, yang nak dijatuhkan ke atas pesalah-pesalah yang telah diputuskan oleh mahkamah syariah. Jelas kan? Jadi maknanya dia melibatkan hukuman sahaja. Berapa kita nak kenakan kepada orang yang melakukan kesalahan ini? Sama ada 3 tahun penjara ataupun 5,000 denda
ataupun 6 kali sebatang. Jadi oleh kerana saya makan yang dibuat pun pada yang terakhir, kalau tak salah saya apa nama ni betul, tahun 1988 yang last, 1988 yang last. Maknanya dah berpuluh tahun tak semak. Dan kadar jenayah itu meningkat, masyarakat berubah, keperluan masyarakat berubah. Takkan undang-undang itu kekal begitu, sedangkan dari sudut sistem pentadbiran kehakiman itu telah ditambah baik. Dari sudut infranya, dari sudut kepakaran hakimnya, dari sudut gaji hakimnya, kan? Ada benda-benda yang melibatkan infra, yang melibatkan human resource, yang melibatkan apa-apa yang berkait dengan sistem perundangan itu telah di-upgrade. Sedangkan hukuman yang ada itu sudah hampir 30 tahun lebih itu tidak disemak dan tidak dipidana. Maka wajarlah perkara itu dilakukan bagi tujuan untuk memperkasakan kembali mahkamah syariah yang dulunya tak ada 3 mahkamah, sekarang ada 3 mahkamah. Saya sebutlah tadi, Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah. Pergi Mahkamah Rayuan pun 356 juga. Kan? Pergi Mahkamah Tinggi pun 356 juga. Kan? Hakim biasa pun 356 juga hukuman. Ketua Hakim Syar'i pun kalau dikendalikan kes itu pun hukumannya 356 juga. Apakah hal nak jadinya kepada mahkamah syariah? Maka dia perlu kepada suatu pembaharuan. Jadi saya duk fikir kan, kenapa ramai sangat yang tak suka. Orang bukan Islam, bukan dia tak faham, dia buka je, search internet, buka je Akta 355, macam Tuan Malaysia sebut tadi, buka je 355, dia dah tahu dah akta ni tak ada kena-mengena pun dengan dia. Akta ini hanya direct kepada orang Islam je, tak payah bertikai dah. Dan akta ini hanya memberi kuasa kepada mahkamah syariah je, dia tidak memberi kuasa kepada mahkamah sivil. Tak bertakut. Orang bukan Islam, non-Muslim tak bertakut. Yang peliknya orang Islam tu takut, orang Islam tu tak nak. Kenapa orang Islam tak nak? Itu kena tanya dia, kenapa dia tak nak? Adakah kerana dia melakukan jenayah? Adakah dia seronok orang Islam ni sekarang melakukan jenayah? Ataupun dia rasa bahawasanya undang-undang yang tidak memberi kesan kepada pelaksanaan syariah yang baik dan sebagainya? Sebenarnya muslimin sekarang Allah, pindaan kepada bidang kuasa mahkamah syariah ini dia tidak sampai kepada tahap hudud. Ramai orang nak bincang sekali, hudud ke? Tak. Tidak mencapai kepada tahap hudud yang sebenarnya. Belum. Ada orang kata ustaz tipu ni. Tak, saya tak tipu. Belum mencapai kepada tahap hudud yang sebenarnya. Pegang baik-baik kata-kata saya ni. Belum mencapai kepada tahap hudud yang sebenarnya. Belum mencapai. Cuma ada beberapa perkara yang boleh dicapai. Itu je. Ada beberapa perkara yang boleh dicapai. Wah, tak ayat tu pelik-pelik tu. Ada beberapa perkara yang boleh dicapai. Contoh, jika seandainya undang-undang akta ini dipinda, maka undang-undang ini, akta ini akan memberi kuasa kepada mahkamah syariah wilayah persekutuan dan negeri-negeri untuk menjatuhkan hukuman melebihi daripada 356 tadi. Dan sebelum nak pindah undang-undang yang melibatkan enactment negeri-negeri ni, dia kena masuk sidang DUN dulu. Masuk DUN dulu, Dewan Undangan Negeri dulu. Bentang, bahas, lulus. Sultan kena sign dulu pindaan-pindaan kepada hukuman-hukuman tadi tu, kan? Baru boleh dilaksanakan. Jadi Akta 355 ni dia tidak berkait dengan Malaysia, dia tidak berkait dengan pusat. Akta 355 ini adalah untuk negeri-negeri melaksanakan pindaan kepada hukuman-hukuman tadi. Parlimen lulus je. Yang akan buat undang-undang ni ialah DUN, Dewan Undangan Negeri. Yang akan buat undang-undang ni DUN. Katalah Selangor dia nak kekal
356. So, okey, ikut dia. Tak payah bising lah. Kalau wakil-wakil rakyat Selangor sembang tak nak kepada pindaan Akta 355, tak apa, tegar je lah. Tak payah pindah lah 356. Katalah Kelantan nak pindah, maka Kelantan pindah lah. Akta berdasarkan kepada Akta 356 yang akan dipindah nanti. Katalah Pahang nak pindah, okey, Pahang pindah lah. Kalau Pahang tak nak pindah pun, tak apa. Terserah kepada Dewan Undangan Negeri. Muslim-Muslim, apa yang kita risau? Jadi tentu orang tanya, habis tu kalau tak perlu pindah nak buat apa? Mungkin negeri-negeri melihat kepada adanya keperluan kepada penambahan hukuman dan peningkatan hukuman. Ada negeri-negeri yang perlu kadar jenayah yang tinggi, kadar yang melibatkan persetubuhan haram yang tinggi, kadar yang membawa lari isteri orang tu meningkat. Ni jenayah oleh ini jenayah macam-macam. Mana tahu media sosial ini macam-macam ni, buat lari anak orang, buat lari isteri orang dan sebagainya. Itu merupakan kesalahan jenayah syariah tu. Kahwin dua daripada kawasan, kahwin di Thailand, itu kesalahan jenayah syariah. Ada kata, bukan Ustaz nak dikahwin Thailand, tak apa, balik mengaku depan hakim, bayar denda je. Bayar sikit balik. Maknanya muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terserah kepada Dewan Undangan Negeri. Sebab bidang kuasa mahkamah syariah ni dia ada dua. Yang pertamanya bidang kuasa jenayah, yang keduanya bidang kuasa mal. Bidang kuasa jenayah, bidang kuasa mal. Akta 355 ini tidak menyentuh langsung tentang bidang kuasa mal. Dia hanya menyentuh tentang bidang kuasa jenayah. Ingat, mahkamah syariah ni kita di Indonesia yang melibatkan enactment Akta ada dua bidang kuasa dia. Bidang kuasa jenayah syariah, bidang kuasa mal. Apa dia bidang kuasa jenayah syariah? Macam yang kita baca tadi satu-satu tu, minum arak, berzina, tuduh orang berzina, apa lagi? Tak sembahyang Jumaat 3 kali, kahwin luar kawasan, lagi apa lagi? Macam-macam. Itu yang dinamakan sebagai kesalahan jenayah syariah dalam kategori. Dan pendefinisian kepada jenayah syariah itu berbeza-beza mengikut negeri. Selangor tambah banyak kategori jenayah syariah. Elemen jenayah syariah Selangor ni banyak ditambah. Maknanya Selangor lebih advance dalam membicarakan tentang aspek-aspek ini. Tapi kalau kita tengok Kelantan tambah lagi. Dia ada satu undang-undang kanun jenayah syariah yang lebih komplit, yang setiap semua tu yang ada dah hukuman. Semua dah ada hukuman. Ada hukuman dia, dah komplit ikut syariah. Tak macam Selangor, Kelantan dah komplit. Terengganu pun macam tu juga, dah komplit, dah watak dah. Cuma tak laksana je, Terengganu, Kelantan tak buat dia sekarang. Jadi dengan pindaan RUU 355 ini akan memberi sedikit ruang kepada negeri-negeri yang telah berhasrat untuk melakukan tambahan kepada hukuman tadi. Contoh kita pernah dengar cerita beberapa tahun yang lepas di Pahang, seorang perempuan yang minum arak ditangkap oleh penguasa agama Pahang. Lepas tu dia menyerah diri supaya dia dirotan, disebat. Apa sebatan dia? Tapi dalam enactment ada dua enactment jenayah syariah Terengganu yang dikatakan hudud qisas dan ta'zir memperuntukkan orang yang minum arak ini ialah 40 hingga 60 rotan. 40 hingga 60 rotan minum arak. Enactment kanun jenayah syariah Kelantan pun memperuntukkan orang yang minum arak 40 hingga 60. Jadi boleh tak buat lepas ni? Ada tak tu nampak tu nak hudud dah tu. Baru satu contoh. Okey lah dia boleh buat yang tu, alhamdulillah lah dia boleh buat. Apa pasal pula kita nak alam? Okey dah tu. Memenuhi nas, memenuhi apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, memenuhi apa yang dilaksanakan oleh Khulafa ar-Rasyidin,
60 memenuhi hadis-hadis Nabi SAW dan memenuhi secara praktikal dilaksanakan oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Apa masalah? Bukan untuk orang kafir, untuk orang Islam. Tapi dalam bab yang melibatkan zina pula muslim-muslim rahmati Allah, dia boleh rotan tak 100 rotan? Dia hanya boleh rotan 100 rotan. Prosedurnya perlu dia berlaku di mahkamah, kena ada pembuktian di mahkamah, kena ada saksi, 4 orang saksi, sabit kesalahan orang tu berzina, dia tengok sini orang tu berzina, tengok perbuatan zina, tak boleh, tak aci main dengar-dengar, tak aci main CCTV dan sebagainya, tak boleh. Dia kena tengok perbuatan zina itu, dan orang tu belum kahwin, yang dikatakan ghairu muhsan, maka sabit kesalahan, Kelantan boleh hukum dia 100 rotan. Muslim-muslim ingat senang ke nak hukum orang berzina ni? Tak mudah. Bukan suatu benda yang mudah. Bukan suatu benda yang mudah. Jadi kalau sabit kesalahan, dah ada saksi, dah ada apa ni bukti, Kelantan bolehlah rotan 100 rotan. Yang lain lagi, potong tangan tak boleh. Potong tangan tidak boleh mengikut Akta 355. Nak uduk macam mana? Ada orang kata 355 ni untuk Kelantan. Masalahnya sekarang, kalau ikut Akta 355 ni tak boleh potong tangan. Kes bunuh, orang bunuh orang, tak boleh sebab dia melibatkan penal code yang melibatkan undang-undang sivil, tak boleh. Akta 355 tidak memperuntukkan begitu. Nak kisos, nak bunuh balas ni yang kita katakan kisos dalam aspek perundang-undangan sah, tak boleh. Dia kena serah kepada mahkamah sivil. Sebab akta itu tidak membenarkan muslimin syariah. Jadi kesalahan hanya yang melibatkan Akta 355 ini ialah kita nak upgrade mana-mana hukuman yang boleh kita laksanakan yang ada kaitan sikit-sikit dengan hudud, kita buat proceed. Macam minum arak, macam berzina, tuduh orang berzina, berapa muslimat dia? Berapa? 80 otak. Jadi lepas ni taklah celupan mulut, tulis dalam FB, tuduh orang tu berzina, orang itu boleh didakwa 80 sebatan. Masyarakat makin harmoni, masyarakat makin beretika, masyarakat mula takut bahawa mereka akan didakwa kerana ada peruntukan yang boleh mengheretnya untuk dihukum di mahkamah bila kuasa itu dibesarkan. Lepas tu saya kata, saya tidak berbohong. Ada orang kata paksa saya, mesti wuduk Ustaz. Tak, saya tetap menyatakan dia bukan untuk pelaksanaan wuduk secara menyeluruh, tetapi dia adalah merupakan sebahagian daripada perkara yang boleh kita gunakan untuk melaksanakan beberapa aspek sahaja dalam jenayah syariah yang melibatkan wuduk. Antaranya zina tadi, rejam tak boleh. Akta 355 tidak membenarkan. Kali pembinaan ini berlaku, tak boleh rejam, tak boleh. Sivil lebih besar. Kedua, minum arak. Ketiga, tuduh orang dia berzina. Ini boleh rotan kan? Jadi muslim-muslim Allah, itu sebenarnya kedudukan Akta 355 ini, muslim-muslim Allah. Dan apa yang melibatkan Akta 355 ini, dia lebih kepada takzir, bukan hudud. Takzir yang macam kita apply sekarang ini di mahkamah-mahkamah syariah, kita tidak namakan hudud, kita hanya namakan takzir. 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan, itu takzir. Dan Akta 355 ini tetap dalam kategori takzir. Tetap dalam kategori takzir, Bila orang tu dituduh berzina, contoh orang tu dikatakan berzina tapi tak cukup saksi dan sebagainya, tetap juga kena takzir. Mungkin hakim akan rotan dia 80 rotan, mungkin hakim akan rotan dia 40 rotan, mungkin akan rotan dia 60 rotan. Sebab ada apa yang dikatakan qarinah, cuma saksi dia tak cukup, jadi hakim tidak boleh jatuhkan hukuman yang melibatkan zina. Sebab itu terma-terma yang dipakai dalam undang-undang muslim Allah yang macam kalau yang kita sebut tadi, persetubuhan haram, dia tak guna perkataan zina, tak boleh. Seorang hakim dalam etika dia perlu mengelak daripada penggunaan terma zina.
Kalau dia menyatakan dalam penghakimannya bahawa saya telah sabit kesalahan awak melakukan pengzinaan dengan sekian, sedangkan prosedurnya tidak melalui proses sebagaimana yang dikenakan oleh syarak, tidak cukup saksi dan sebagainya, hakim itu bersalah. Tak boleh. Hakim tidak boleh menggunakan terma zina. Muslim sebaiknya sedang jadi hakim. Tak boleh. Dia kena guna terma yang lain yang tidak menunjukkan perkataan zina. Sebab itu antaranya yang diperkenalkan terma ni ialah persetubuhan. Ada betul zina itu tak apa, jangan guna terma zina. Ini dibahas panjang oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Siapa yang menggunakan perkataan zina, dia akan di rotan 80 rotan kerana tuduh orang berzina tanpa mendatangkan bukti. Sampai tahap itu hakim, lawyer diajar beretika ketika mana melakukan kerja-kerja yang melibatkan kehakiman dan juga keguaman ini muslimin dan dirahmati Allah. Jadi saya harap kita boleh faham apa yang kita bincang tentang Akta 355 ini kecil sangat tapi gempaknya besar, bunyinya besar, kecil sangat. Dia bukan besar pun, kecil je, tapi video rendah dah. Nak upgrade hukuman-hukuman itu, dan hukuman itu diserah balik kepada negeri-negeri. Terserah pada negeri-negeri lah. Kalau negeri nak buat. Kalau negeri tak nak buat, terserah kepada negeri-negeri. Dan kalau rakyat tu nak kepada perubahan, kan? Rakyat tu nak perubahan. Wakil-wakil rakyat dia tak nak juga perubahan. Tukar wakil rakyat tu dalam pilihan raya. Itu saja. Sebab yang akan buat undang-undang dia don, bukan di parlimen tetapi di don. Saya rasa itu sahaja penjelasan yang berkait dengan RU 355. Allah. Terima kasih Datuk. Saya rasa jelas ya. Maksudnya 355 ini diluluskan di parlimen, diberi balik kepada board untuk melaksanakan sama ada nak upgrade ataupun nak kekal. Dan juga yang saya faham tadi, apa-apa yang melibatkan nyawa, diri dan sebagainya tak boleh buat. Ialah penal code itu tak boleh diusir. Iaitu balik kepada mahkamah sivil. Jadi takkan melibatkan tuan-tuan. Paling tinggi pun kena sebab je tuan. Masuk rokok. Rokok kepada sivil. Sivil pun, rokok pun boleh sivil. Baru persetubuhan haram dia lagi. Itu kan selamat lagi lah. Sebab dia kena di atas belakang tak lama tuan-tuan, seminggu 2 hilang lah. Lepas tu boleh buat balik 80 pula dapat ya. Itu dari segi keberkenaan dengan penjelasan tentang keperluan dalam kita mengubah ataupun melakukan pindahan supaya ada kuasa di peringkat negeri untuk mereka menambah baik. Itu pun terpulang pada negeri dan juga yang lebih pentingnya terpulang pada tu sebenarnya, bukan pada negeri, pada tu. Andai kata disokong di peringkat tu, maka luluslah. Kalau tak disokong, tak luluslah tuan-tuan. Tak tahulah negeri mana yang boleh lulus kan. Tengok keadaan lah, tengok siapa ramai dalam tu. Okey tuan-tuan, seterusnya yang terakhir tuan-tuan untuk sesi forum kita pada malam ini, dan kita akan buka sedikit soal jawab kepada tuan-tuan. Anda kata ada yang belum sampai maksudnya. Ini kita straight forward lah tuan-tuan. Soalan straight forward. Tadi soalan tak berapa nak straight forward, ini straight forward kan. RU 355 ni kalau kita tengokkan rentetannya, di bawah diusulkan oleh YB Marah ada tu Datuk Seri Melayu awak kan, maka orang tengok benda tu ada politik yang di situ, ada usul-usul politik yang di situ. Ini bawa oleh orang PAS contohnya dan timbul pula isu dikatakan tergesa-gesa dalam membawa usul ini, dan ada pula kata ianya akan boleh mengakibatkan syariat itu, pelaksanaan mahkamah syariah itu terganggu. Jadi dari segi lawyer, dari segi pengamal undang-undang Malaysia sebagai orang yang mengamal undang-undang daerah macam doktor aku belajar tapi tak amal Malaysia dalam bidang dalam hari-hari pekerjaan hari-hari. Jadi boleh tak jelaskan adakah ianya sebenarnya yang dibentang ataupun yang diusulkan oleh YB Marang itu
selari apa yang dibentangkan itu boleh mengganggu perjalanan mahkamah syariah dan sebagainya. Boleh jelaskan cerita. Allah SWT. Anak suka tadi bab tergesa-gesa. Tergesa-gesa ni, kalau kita tengok yang macam saya bentang tadi tu, daripada 1 tahun, daripada yang awal tu, pada tahun 1965 itu, okay, daripada orang kata 1,000 denda, 6 bulan penjara. Kemudian yang terkini sekarang ni 356 itu tahun 84 sampai sekarang ni dah berapa tahun kan? 30 lebih tahun. 30 lebih tahun. Takkan kita nak, maknanya kalau buat sekarang ni kita tergesa-gesa macam mana? Dah 30 lebih tahun tu tergesa-gesa lagi. Macam ni lah saya senangkan. Kalau sesiapa biasa lalu SKVE tu, SKVE tu kita akan perasan daripada highway tu nak pergi ke Putrajaya tu kita akan pecut sebab jalan straight. Of course kita akan pecut 1-4 macam kata saya kancing 1-2 dalam petang. Sebenarnya kita akan bawa lah, kita akan tekan juga. Tapi akan tiba pada satu tempat tu kita akan slow tu. Kita tengok semua orang slow. Ni slow. Kita tengok meter 60 je. Bawa lah kereta apa, Volvo ke, Cayenne ke, semua orang slow kat situ. Kenapa? Rupanya dekat Shell tu ada AES. AES ni kalau kena, berapa tuan-tuan? 300 minimum. 3,000 maksimum. Saya tahu je lah. Maknanya minimum 300. Kalau minimum dia, orang kata kalau AES ni maksimum dia lah. Maksimum dia RM30. Orang nak slow. Kalau salah slow tak? Tak slow sangat. Awak slow. Benda orang kata teruk juga. So mana sekarang ni? Mana pengguna yang tengok juga kepada, bukan setakat kepada kesalahan tu, pada denda terhadap kesalahan tu juga. Jadi dia akan fikir 2-3 kali, aku kalau aku laju tak macam mati 300. So samalah dengan konteks 3 apa dan yang kita bincang. Ada nak bawa satu lagi contoh. Tadi kita bincang, tadi saya dah bagi tahu kata apa, hukuman persetubuhan wanita di zina lah dan dalam bahasa Lebanon kan. Okey. Ini kita tengok Akta 574. Ni review lah. Apa Akta 574 ni? Akta 574 ni kanun keseksaan. So kita tengok section 377. Sebelum tu kita baca. Persetubuhan luar tabi'i dengan haiwan. Barang siapa dengan sengaja melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i dengan haiwan, hendaklah dihukum dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun dan hendaklah dikenakan denda atau sumpah. Atau fikir kalau buat projek dengan kambing, tuan-tuan boleh kena sehingga orang kata penjara sampai 20 tahun dan kejap tak baru soalan dan orang kata denda atau sumpah 20 tahun dan maknanya ada 2 hukuman di sini. Kalau kita tengok enactment yang tadi yang persetubuhan luar tabi'i itu 356 atau maknanya mahkamah boleh bagi 3 tahun, 5 tahun, nak bagi denda boleh, nak bagi penjara boleh, nak bagi sebab boleh. Tapi kalau projek dengan kambing ni confirm penjara, confirm dengan ataupun sebab ataupun dengan denda. So kau fikirlah mana maruah kita sebagai manusia. Itu contoh lah. Itu bukan salah saya, itu selingan lah. Salah tadi kembali kepada bab pindaan. Okay. Kita refer balik kepada bapak punya undang-undang lah. Okay. Dalam bab pindaan. Dalam bab pindaan kita sebut ram undang-undang. Kadang-kadang kita tanya ram tu apa sebenarnya? Orang tak tahu. Ram ni maknanya cadangan undang-undang. So bila nak buat undang-undang baru ni, kita bagi ram undang-undang. Cara menjalankan kuasa perundangan artikel 66 Pelbagai Persekutuan tadi kata kuasa bagi Parlimen membuat undang-undang adalah dijalankan dengan ram undang-undang yang diluluskan oleh kedua-dua majlis Parlimen. Tertakluk kepada perkara 67, sesuatu ram undang-undang
boleh dikemukakan pada asalnya dalam mana-mana majlis parlimen. Okay, so maknanya rang undang-undang ni hanya boleh dibuat di dalam parlimen oleh orang yang berada di dalam parlimen lah. Orang yang berada dalam parlimen tu ahli parlimen lah. Semacam kita balik kepada isu kita sekarang ni, okay, yang bawa benda ni adalah ahli parlimen marah. So dia bukan JKK marah, dia bukan penghulu marah, tapi dia ahli parlimen marah. So maknanya benda yang dibawa dalam undang-undang itu adalah mengikut perlembagaan dan sah. Jadi dia boleh bawa benda ni. Jadi tak ada isu lah. Undang-undang bagi itu. Cuma mungkin orang kata polemik sikit, kenapa dibawa oleh parti pembangkang, bukan bawa di kerajaan. Tak apa, yang tu kita bincang kemudian. Okay, kita tengok. So macam doktor kata tadi, RUU ni 355 ni benda kecil je, tapi isu dia ni besar. Untuk maklumat tuan-tuan, RUU Akta 355 ni dah 2 kali dah menjalani orang kata pindaan. Satu pada tahun 1984 dan satu lagi tahun 1989. Okay. Kita tengok pada tahun 84 pun dah ada dia panggil RUU, Mahkamah Syariah Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 1984. Tapi masa 84 tu saya kecil kan, saya rasa tapi kecil juga lah. Tapi benda masa tu siapa yang dia nak tanya siapa yang dah ada masa tu. Kan saya pada tahun 84 tu saya tanya ayah saya kan, tanya datuk saya, tak ada orang bising untuk pindah benda ni. Pindaan ni dah ada, dah dikemukakan pada tahun 1894. Apa yang nak dipindah? Yang nak dipindah tadi tu yang kita kata 356 daripada 1 tahun 6,000 kepada 356. Itu pindaan. Benda ni dah dibawa di parlimen, dah dibahas melalui undang-undang semua. Apabila dah disetujui, dah jadi Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 1984. Satu. Kemudian pada tahun 1989, besar sikit masa tu tak? Okey, masa tu pun dah ada pula RUU Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan dan Perluasan 1989. Masa tu pun tak ada bising. Padahal pada sama dia nak amend Akta 355 ni kan. Okay, apa yang nak di-amend, apa yang nak dipindah, cadangan dipindah dalam untuk memperluaskan kepada seluruh Malaysia. Macam saya kata tadi sebelum ni, pada tahun 65 benda tu limit kepada sebenarnya Malaysia saja. Jadi pada tahun 1999 ni dibawa cadangan untuk diimplement kepada Sabah dan Sarawak. Jadi dibahas, dibincang di parlimen apa semua, setuju. So jadilah Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan dan Perluasan 1989. 2 pindaan dah dibuat. Tapi kenapa pindaan sekarang itu jadi polemik? Dia jadi polemik ni sebab tadi lah, sebab kita tak tahu kenapa yang nak dipindah. So kita tengok apa yang nak dipindah. Tadi kita dah bincang dalam Akta 355 ni ada section 1, ada section 2. Section 1 yang kata orang kata bidang kuasa ni terpakai kepada seluruh Malaysia. Yang kedua, yang tadi tu, yang berhubung dengan kesalahan-kesalahan yang telah kita bincang dalam Perlembagaan Persekutuan oleh orang yang berkahwin, yang kesalahan yang dibuat oleh orang Muslim. Dan kemudian yang ketiga, bidang kuasa itu limit kepada 356. Okay. Apa yang dipindah sekarang? Okay. Ini saya baca bahawa Dewan ini memberi kebenaran menurut Peraturan Mesyuarat 49/1 kepada Yang Berhormat Ahli bagi Kawasan Barang untuk mencadangkan suatu rang undang-undang ahli persendirian bernama Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016. So maknanya kita dah tengok situ dah dia dah state lah Peraturan Mesyuarat 49/1. So maknanya benda ni ikut peraturan mesyuarat dalam parlimen lah. Tadi pun kita dah bincang. Tadi kita kata macam mana nak buat pembinaan undang-undang, kita rujuk pada perlembagaan, siapa yang boleh dibuat di mana. Maknanya apa yang dibuat, apa yang dibawa oleh YB ahli parlimen barang ni adalah mengikut perlembagaan. So tak ada isu kata benda ni tak ikut perlembagaan, langgar semua. Okay. Apa yang nak dipindah? Nombor 1,
menggantikan section 2 dengan section berikut. Mana tadi tu section 2 tu semua kita batalkan, letak yang bagusnya. Mahkamah Syariah akan mempunyai kuasa ke atas seorang pengganut agama Islam dan di dalam hal-hal kesalahan di bawah perkara-perkara yang disenaraikan di dalam butiran 1 senarai negeri di bawah jadual ke-9 Undang-Undang Persekutuan. Dan ditambah lagi sebab tu, dan dalam menjalankan undang-undang jenayah di bawah section 2 yang baru ni, Mahkamah Syariah berhak menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang syariah berkaitan hal-hal kesalahan yang disenaraikan di bawah section yang sebut di atas selain dari hukuman mati. Okay, so maknanya kalau sebelum ni kita dah bincang kesalahan-kesalahan yang di bawah jadual ke-9 tu yang dilakukan kesalahannya oleh orang Islam dan dimingga 356. Pindaan yang nak buat sekarang ni masih lagi berdasarkan pada skop kesalahan yang di bawah jadual ke-9 tu oleh orang Islam. Cuma limit tu dia kata kat sini hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang syariah berkat maknanya hukuman tu berdasarkan kepada yang diperuntukkan oleh Mahkamah Syariah, oleh syariah tu sendiri. So macam kata doktor tadi, so kalau saya katakanlah minum arak mungkin boleh pergi sampai 20 So apabila benda ni, okey, kita kena faham. Yang ramai yang tak faham, benda ni apabila dia lulus, orang kata semua dah implement. Tak. Macam doktor kata tadi lah, benda ni apabila dia lulus di parlimen akan dibawa maknanya dekat negeri-negeri melalui Dewan Undangan Negeri. Sebab tu tadi kita discuss daripada awal-awal tadi, yang buat undang-undangnya ada dua, satu parlimen, satu Dewan Undangan Negeri. So apabila parlimen dah luluskan undang-undang ni, maknanya dah bagi kuasa mana negeri kau boleh buat hukuman dia macam-macam lagi. Okay, so terserah kepada parlimen, pada Dewan Undangan Negeri untuk bawa kepada dua masing-masing untuk bincang dan untuk komen enakman kesalahan jenayah sekarang. Macam betul kata tadi lah, so kalau Kelantan dia nak amend daripada sekarang ni untuk hadkan, tinggikan lagi hukuman macam sebelum ni. Memang kita boleh orang kata minum arak sebab sampai 6 kali rotan je. So selepas tadi benda ni mungkin boleh pergi 100, mungkin boleh pergi 80. So in case katakanlah Selangor kata kita kan, kita punya YB semua tak nak kekal, mungkin boleh kekal, tak ada masalah. Ataupun Johor katakanlah dia nak turunkan lagi berarti Kalimantan tadi orang 1, 2, 3 ke, so tak ada masalah. Itu terserah kepada orang kata Dewan Undangan Negeri masing-masing. Jadi benda ni orang kata tak otomatik lah, kita terserah balik kepada Dewan Undangan Negeri itu masing-masing. Jadi anda rasa bab pindaan maknanya sekarang ni tak ada apa-apa yang orang kata yang luar daripada konteks sebelum ni. Cuma 356 tu diperluaskan kata kepada mengikut hukuman yang ditetapkan oleh syarak. Maknanya hukuman-hukuman kesalahan-kesalahan tu masih sama. Tak ada penambahan kesalahan baru. Mana tak ada lah orang kata rokok tak ada masuk kat sini. Okay. Lepas tu tak ada pun orang kata benda ni akan melibatkan non-Muslim. Non-Muslim ni tak perlu risau. Sebab benda ni masih lagi dalam konteks orang Muslim. Cuma daripada 356 tu dia diperbesarkan kepada orang kata mengikut syarak. Jadi akan timbul persoalan, banyak timbul persoalan apabila kita mengikut orang kata mengikut syarak. Katakanlah kita kalau tuduh berzina seperti tadi kan, okey, kalau sampai kesalahan boleh kena denda 100. Mungkin orang akan bertikar. Banyak sekali orang bertikar sebab dia tak boleh nak bertikar. Sebelum ni dia kata, sebelum ni ramai orang kata benda ni tak ikut perlembagaan. Kita bagi hujah macam awal tadi, ikut perlembagaan. Ada settle. Dia kata benda ni nak memperkenalkan duduk. Doktor pun dah jawab tadi. Sekarang ni pergi pada teknikal pula. So dia kata kalau 100 sebatan, cukupkah kita punya persarana semua nak buat hukuman 100 sebatan tu? Masalah sekarang itu bukan masalah. Sebab kita pun dah ada hukuman kita sekarang 356. Dah ada pun sebatan diperuntukkan 6 sebatan. So maknanya cuma orang yang menyebar tu daripada 6 dia cepat tambah lagi orang kata kalau 100 tambah benar sikit lah. Mungkin kita boleh buat gym lah kau tu je lah. Latihan lah, masuk gym semua. Jadi benda ni tak ada isu. So orang yang
politik kat benda ni, mereka sebenarnya yang memain politik. So orang kata kita ni, kita kalau benda kita jahil, biasanya kita kalah orang. Sebab kita tahu lah kebaikan orang Melayu ni sebab kita tak jahil lah. Jadi sebab tu kita kata benda ni clear, macam Dr. kata tadi lah. Tak ada orang kata tak ada pun masalah pun semua. Tapi apabila dipusing-pusing benda tu, itu ada masalah. Something goes up well mungkin di dalam orang. Okey, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh kedua-dua ahli panel kita. Yang menyerahkan tadi nas daripada panel kedua maksudnya. Dan skop bidang yang didenda itu tetap sama, cuma bentuk denda sahaja yang diubah. Hukuman itu sahaja yang diubah. Dan skop apa yang didenda itu tetap kekal, tidak merangkau pada sivilnya. Cuma yang diubah ialah bentuk hukuman dan kadar hukuman sahaja. Jadi itu yang perlu dipahami. Dan juga apa yang dibawa oleh MP Malang itu adalah memang mengikut saluran dan dia tidak mengganggu, walaupun dikatakan tangguh dan sebagainya, itu pun saluran dia juga ya. Itu memang saluran dia. Kenapa ditangguh tak terus semua. Okey, boleh anda tambah sikit. Dia dalam parlimen ni, okey. Dia saya kata ustaz lah jadi orang kan. Ustaz pun nak bentak insya-Allah kan. Jadi dah buat apa masalah. Okey. Dia apabila dia bentak, dia orang kata tak terus menentukan jaring no. Dia ada banyak step macam waktu pagi tadi. Dia ada bacaan pertama, bacaan kedua, dia peringkat kata kuasa, bacaan ketiga semua. Jadi apabila benda tu, dia peringkat pertama dia akan buat perbahasan apa semua. Dia akan ada undi. Kemudian dia akan bawa untuk pergi baca, dia akan undi lagi bahasa apa semua. Dan apabila orang kata benda dia dah setuju, dia akan masuk di peringkat jawatan kuasa. So di peringkat jawatan kuasa parlimen ni pula, dia akan tengok dari segi terma binaan tu semua, adakah bertentangan dengan mana-mana kedudukan mana lain. So proses tu panjang. Semua ni tak perlu memang lah. Sebab ada orang kata isu teknikal, apa masuk syarat apa semua benda tu. Itu orang kata kita letak ke belakang dulu. Tak ke belakang. Yang penting sekarang ni apa? Sokong. Itu je. Maksudnya bulan 10 ni tak ada lagi lah. Tak risau lagi. Tak payah risau lah. Bulan 10 ni itu baru nak diundikan dia. Kalau Bulan 10 ni orang tak undi je macam mana. Itu dia. Kita jelas situ. Bulan 11 sudah kena buat hukum dah. Maknanya yang dibenarkan nanti bulan 16 bulan 10 ni, maka dia akan ada proses pengundian. Maka kalau undian benar dari segi penyokong yang lebih ramai, maka bawa kepada stage dia seterusnya, mereka seterusnya, dan akhir sekali pada jawatan kuasa penilai lah pelaksanaan tersebut. Itu dari segi dia punya susun atur perjalanannya. Lagi tuan-tuan, saya rasa yang dijelaskan itu dah dari segi soalan saya dia dah habis dah tuan-tuan. Jadi saya buka sekilas ruang tuan-tuan untuk bertanya sekiranya ada yang biasa ada lagi lah tak puas lagi, tak kena lagi, tidak menyentuh lagi persoalan yang sedang bermain dalam hati tuan-tuan dan berkenaan hari gitu. Silakan saya buka ruang kepada tuan-tuan yang berapa itu bertanya. Silakan pada sebarang persoalan. Okey, kita tanya. Assalamualaikum. Dalam masa kuliah tadi, kita dapati bahawa dalam undang-undang ini hanya ditujukan kepada orang Islam saja. Ya, nanti kita pakai mic. Dan Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita difahamkan tadi bahawa undang-undang dicadangkan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Malang itu hanya ditujukan kepada atau digunakan untuk orang Islam saja. Bagaimana pula di akhir ini kita dapati bahawa ada usaha untuk mendapatkan tanda tangan sampai 1 juta. Yang keduanya, apabila dibawa kepada DUN, artinya kita hendak mendapatkan sokongan 2/3 dan apa, tetapi dalam DUN itu kita kena tahu, kena faham bahawa ada orang-orang Islam. Kalau olah berlaku undian, dia tak menyebelahi kepada undian atau sokongan orang Islam, bagaimana keadaannya? Terima kasih.
Okey, itu soalan ni. Tapi sebelum saya serah pada panel, saya jawab dulu sikit saya jawab. Jawapan mudah je kan? Bagi orang Islam semua dalam pun. Nanti orang mudah lah kan? Ini parlimen pun bagi orang Islam semua dalam parlimen. Itu mudah, tapi tak berlaku lah macam tu. Silakan, siapa yang nak jawab? Betul ke? Nak kumpul dulu. Okey, kita kumpul dulu. 2-3 soalan baru kita jawab. Ada soalan dulu? Silakan, kalau ada sebarang persoalan lagi daripada tuan-tuan. Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepusi yang berbeda. Ini perkara yang melibatkan macam Tuan Haji Tengok tadi. Kiranya berlaku khaluat dah. Berlaku khaluat di antara orang bukan Islam dengan orang Islam. Jadi hukuman tu yang kita kata kalau setengah tu ada orang tinggalkan, jadi tak adil lah. Yang akan dijatuhkan hukum pada orang Islam, sedangkan orang bukan Islam tu terlepas itu saja. Itu saja soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor dan panel yang selama ini saya ingat nama Ustaz. Saya nak bertanya, saya Muhammad Faizal. Kerja saya bersaraf undang-undang di Maktab Polis Raja Malaysia. Jadi saya punya pengalaman yang banyak dalam segi-segi jenayah. Apabila Ustaz kita menyebut tentang melakukan perbuatan dengan haiwan, saya pernah mendakwa orang di kampung. Mula-mula anak pun saya pernah mendakwa, hukum 22 tahun di masa saya berdakwa dalam tani. Jadi apa yang saya cakap ini, saya memang amat jelas dengan penjelasan doktor bahawa enactment ini ataupun RUU 355 adalah tidak berkaitan dengan hukum hudud yang diperkenalkan dengan kerajaan Kelantan pada masa itu. Cuma yang mungkin memberi satu garis ataupun membuka tirai kepada negeri-negeri yang ingin melaksanakan hudud di masa depan. Sebab Parlimen sudah pun memberi green light, boleh dibuat. Tapi RUU 355 hanya berkisar kepada meningkatkan hukuman saja, memperkasakan sistem Mahkamah Syariah Malaysia. Jadi saya terkeliru. Kenapa masih ada termasuk pemimpin-pemimpin politik Islam yang menentang pelaksanaan RUU 355? Kalau orang Cina tu kita fahamlah, tapi Cina kena dipahamkan, ataupun non-Muslim lah, jangan kata Cina, non-Muslim lah. Kita kena jelaskan kepada mereka bahawa benda ini tidak ada kaitan langsung dengan mereka. Kalau dia orang Rogol, orang Melayu pun takkan dikenakan pun dalam undang-undang macam ni. Dia tertua, dia orang kalau orang Melayu mencuri di rumah Cina, mana Muslim, tuan rumah Cina itu tak akan boleh dipanggil di Mahkamah Syariah untuk menjadi saksi. Jadi apa kebimbangan mereka? Pada saya, ini adalah kerja-kerja orang yang berkepentingan, yang mengelirukan orang ramai bahawa undang-undang RUU ini adalah bodoh. Sebenarnya tidak. Bolehkah Tuan Doktor memberi penjelasan kepada kita semua apa sebab mereka menentang pelaksanaan RUU 355 ini? Ya. Last. Okey. Last itu ni lah. Kalau ada lagi kita buka lagi insya-Allah. Silakan. Ini tak pasang mic tak apa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelahar pula orang buka mic Lagi silakan. Soalan dia mudah saja. Apa beza kekuatan pukulan sebat dalam Islam dengan pukulan sebat yang dalam hukum biasa? Apa perbezaan kekuatan? Okey, soalan dan saya buka kepada semua orang saya untuk memilih mana-mana soalan dan jawab. Saya buka terus juga. Saya tak tunjukkan pasal apa. Mungkin kalau boleh jawab, kemudian ke Malaysia tambah pun tak boleh terpulang ya. Silakan. Okey, saya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua muslimin dan muslimat sekalian,
Saya nak merujuk kepada soalan yang pertama. Memanglah undang-undang ini jelas. Sebenarnya dia berkait dengan soalan yang ketiga juga. Soalan kedua dan ketiga. Undang-undang Akta 355 ini jelas, boleh dibaca dalam dua versi, Melayu dan juga Inggeris. Dua-dua versi ada. Maknanya akta ini kalau siapa baca, orang Islam ke non-Muslim ke, dia akan baca, akan menemui suatu terma undang-undang ini tidak ada kaitan dengan orang yang bukan Islam. Jelas. Cuma yang menjadi persoalannya sekarang, bila kita katakan bahawa saja dia akan balik semula kepada Don akan buat keputusan. Don ni bukan baru ni je mereka membincangkan tentang pindaan enactment yang melibatkan jenayah syariah ni. Banyak sidang-sidang Don yang sebelum ini membincangkan tentang pindaan kepada mal, kepada undang-undang mal, kepada undang-undang jenayah syariah. Dia ada dua. Jangan kita keliru, dua je. Undang-undang jenayah syariah dengan undang-undang mal dalam undang-undang Islam ada dua je. Jadi yang kita laksanakan di Malaysia. Pindaan itu seringkali berlaku. Di mana-mana Don pun di Malaysia ni, pindaan itu. Penambahbaikan, pindaan dan sebagainya. So far alhamdulillah tidak berlaku pertegangan, tidak berlaku ketegangan, tidak berlaku pertentangan di antara wakil rakyat Muslim dengan non-Muslim. Tidak berlaku pertentangan itu. Sebab wakil-wakil rakyat itu diberi kefahaman oleh speaker Don bahawa undang-undang ini berkait dengan orang Islam. Tak ada kena-mengena dengan orang bukan Islam. Kita melihat dari pengalaman kelulusan enactment yang dipinda di Don di seluruh Malaysia ini tidak pernah berlaku isu-isu yang menyebabkan pertentangan antara yang berhormat dari kalangan Muslim dengan yang berhormat daripada kalangan non-Muslim. Maknanya proses pindaan itu, maknanya cerita dia akan balik kepada Don, akan berlaku pindaan itu juga yang akan berlaku. Maknanya insya-Allah tidak akan berlaku pertegangan itu yang kita harapkan. Sebab benda yang seumpama itu pernah berlaku dah sejak sekian lama, insya-Allah. Itu yang pertama. Kalau berlaku juga, itu maknanya suatu perkembangan baru lah dalam sidang itu. Kalau berlaku juga pertentangan itu. Kepada soalan Khalwat, saya soal oleh Tuan Risham jawab. Saya nak kepada yang berbahagia Cik Faisal. Rupa kita ada persyarah undang-undang, fakta tidak lain sini. Cerah ni. Okay. Yang memang persyarah undang-undang Bil RM ni, dia memang ada experience yang memang cukup banyak. Sebab dia pernah terlibat dengan bidang penguatkuasaan banyak. Jadi dia boleh explain banyak perkara. Jadi saya lihat kenapa ramai orang tak boleh faham. Macam penguatkuasa undang-undang dia faham. Kenapa perlu? Sebab dia yang siang malam duk pergi dakwa orang. Agak susah. Bukan senang, susah. Jadi civil dia ada tata cara jenayah. Civil tata cara jenayah. Bukan senang-senang polis nak tangkap orang. Dia ada tata cara. Dalam syariat dia ada tata cara juga Muslim. Yang saya sebut awal-awal dulu. Dia panggil, kalau negeri dia panggil enactment tata cara jenayah syariah. Kalau wilayah persekutuan dia panggil akta tata cara jenayah syariah. Dalam MA dia ada enactment tata cara MA. Dalam wilayah kita akta tata cara MA. Apa itu tata cara? Prosedur. Kaedah. Nak tangkap orang, nak dakwa orang, nak saman orang, nak sebat orang. Itu tata cara. Dia tidak boleh lari daripada tata cara itu ataupun disebut sebagai SOP dia. Dia tak boleh lari daripada tata cara itu. Undang-undang satu, tata cara itu satu. Kita ada dua. Undang-undang jenayah itu satu, lepas tu kita ada satu lagi. Undang-undang tata cara ni, yang kita namakan tata cara ni, untuk pelaksanaan kepada undang-undang tersebut. Jadi Cik Faisal ni tahulah, dia polis dan dia mengajar, dia tahu. Maknanya kesilapan lawyer
Macam Cik Risha, dia akan cari kesilapan teknikal di dalam tata cara. Itu kerja dia. Kerja dia nak lari daripada SOP ni, daripada tata cara ini, dari sudut teknikal, kesilapan teknikal. Dia nak bawa lari daripada kesilapan teknikal. Ada suruh kaedah tangkapan yang tak betul, buat serbuan kadang waran tak ada dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi semua orang dah faham bahawasanya undang-undang Islam di Malaysia ni adalah antara yang terbaik di dunia. Betul. Termasuk antaranya undang-undang keluarga Islam menjadi rujukan sebahagian daripada negara-negara Islam yang lain. Undang-undang keluarga Islam Malaysia. Cuma tang hudud tu kadang takut sikit. Tang hudud tu dia takut sikit. Kan? Tang keluarga Islam, tentang mal ni okey, cantik. Jadi saya rasa RUU 355 yang secara direct yang membicarakan tentang bidang kuasa yang melibatkan jenayah syariah, saya kira dan saya beri setuju Cik Resa kata tadi, ini merupakan suatu pembuka tirai kepada pelaksanaan undang-undang jenayah syariah secara menyeluruh ke atas orang Islam dan kepada orang bukan Islam. InsyaAllah itu yang kita harapkan. Tapi saya nak baca dalam Facebook, ramai orang tulis inilah dia pelaksanaan hudud ni. Tak betul tu. Kita kena sokong inilah dia satu pelaksanaan hudud yang kita impikan. Tak betul. Tak betul. Orang nak marah saya pun marah lah. Tapi dari sudut undang-undang salah. Tak betul. Dia hanya sebagai kecil ke arah itu. Adanya lah. Macam saya kata tadi, bolehlah rotan 40 hingga 60 bagi orang menyuara satu. Bolehlah rotan 80 ke atas orang yang tuduh orang berzina. Dah tu. Boleh rotan 100 rotan kepada orang yang berzina. 100 rotan bolehlah. Tapi yang lain potong tangan sebagainya tak boleh. Ini antara benda yang kita kena faham. Kenapa orang tak nak sokong lagi? Yang boleh saya katakan, orang Islam yang tak mau sokong perpindahan ini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya baca hadis ini sebagaimana Nabi SAW berdoa ketika mana dilontar oleh pemuda-pemuda di Taif dalam keadaan mereka tidak mengerti apa arti Islam, apa arti perjuangan Nabi SAW. Dia dihalau di Taif, dilontar. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau berikanlah hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Walaupun dia seorang lawyer, sebenarnya mereka adalah ya'lamun. Walaupun dia seorang profesional, dia tidak sokong undang-undang ini, sebenarnya mereka adalah ya'lamun. Mereka belum menghayati sepenuhnya bagaimana Islam itu indah, bagaimana Islam itu sebenarnya adalah sesuatu yang akan menjamin suatu kebaikan kepada umat. Kalau tak sokong juga, ragu-ragu juga, doalah banyak-banyak supaya Allah beri hidayah kepada. Tak ada guna kita balah dia, tak ada guna kita mengamuk, menggaduh. Pasal apa? Allah tidak memberi hidayah. Tidak memberi hidayah kepada dia. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada Allah. Sebab Tuan Risha semua saya jawab juga apa sebab. Mana tu kata yang sebab dah keluar. Sebab ni Jabatan Penjara Malaysia telah ada SOP sebatang. Sekarang belum pindah lagi ni RUU 355 ni kan. Tapi kita dah ada bentukan 356 6 kali sebatang. 6 kali sebatang ni kita dah apply. Jabatan Penjara Malaysia dia sudah ada SOP untuk sebatang yang melibatkan jenayah syariah. Tuan-tuan kena faham, sebatang jenayah syariah dia tak sama dengan sebatang sivil. Saiz rotannya, kaedah sebatannya dah apply dah. Jabatan Penjara dah apply dah. Dan itulah juga yang akan kita apply kalau lebih sebatang daripada 6 sebatang pun. Sebatang syariah ni dia bukan macam sivil. Polis tahulah sekali kena taubat tak nak kalau sivil. Sekali sempat rotan sivil tu taubat tak nak. Tapi syariah ni dia tak dalam bentuk angkat tangan nampak ketiak macam tu. Jadi kaedah dia. Ada benda
macam modal pula, modal. Tapi itulah kaedah Islam. Islam bukan untuk mendera, saya dah sebut tadi, bukan untuk menyeksa, tetapi untuk memberi pengajaran dan memberitahu kepada dia bahawa kamu telah melakukan kesalahan. Baliklah kepada Allah. Berhenti buat maksiat. Itu je. Tapi dia punya kesan spiritual itu kuat. Ubudiyah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat kepada sebab macam pondang. Bukan itu isu dia. Isunya ialah kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kaedah sebatas syariat itu tak sama. Macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau dia maknanya orang yang berzina pun ataupun orang yang menarak, dia pukul dia selipar je maksudnya. Selipar. Padahal maksudnya protes, mengambil tanggungjawab untuk menunaikan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itu kena ngaji lain tu. Surau ni kena buka kelas perundangan Islam, jenah syariah, belajar hadis-hadis Nabi, macam mana sebat dan sebagainya. Itu kena cerita lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan isu khalwat tadi kan. Isu khalwat tadi itu maknanya isu khalwat ataupun isu melakukan persetubuhan wanita di antara Muslim dengan non-Muslim. So, yang kena denda adalah non-Muslim, tapi non-Muslim tak akan kena denda. Adakah itu adil? So, saya memang tertarik pada conclusion doktor tadi lah. Kita orang kata kalau nak elak benda ni jangan buat maksiat lah. Itu je key point dia. Okay. Cuma sekarang ni dalam konteks keadilan kita tengok. Dalam konteks keadilan kita tengok dalam konteks perundangan itu sendiri. Kita dah bincang tadi Akta 355 ni dalam section 2 tadi hanya tertakluk kepada satu. Semuanya hanya untuk orang Islam saja. Maknanya orang non-Muslim lepas lah. Memang dia lepas. Kalau melakukan persetubuhan nikah ni, orang kata zina lah. Yang akan kenanya, yang akan didakwanya hanya yang Muslim saja berdasarkan kepada Akta 355 dan enactment yang kita baca tadi tu. Contoh macam dengan Selangor tadi. Okay. Adakah itu adil? Kalau kita tengok sendiri dalam perlembagaan persekutuan itu sendiri, adakah itu dibenarkan? Perlembagaan pun benarkan benda itu. Memang dalam isu, antara isu yang dibangkitkan, dia ibarat macam memperkenalkan dua sistem perundangan. Ini untuk orang Muslim dan untuk orang Muslim. Okay. Cuba kita tengok kesamarataannya dalam artikel 8. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Yang tu yang isu tadi tu, orang Muslim bukan buat atau berzina dengan non-Muslim, tapi kenapa non-Muslim tak kena, Muslim kena. Tapi kena tengok perlembagaan persekutuan juga ada lagi provisor yang lain, dia kata kecuali di 82 ni sebagaimana dibenarkan dengan nyata oleh perlembagaan ini. Jadi kalau perlembagaan ini benarkan ada dua sistem macam tu, so bolehlah benda tu. So tak jadi masalah. Kan kita discuss pada awal tadi, perlembagaan pun kata maknanya untuk Mahkamah Syariah Akta 355 ni hanya untuk Muslim saja. So maknanya dalam konteks undang-undang